Katanya inilah akhir barang yang hamba, iaitu pengarang Tuan Hussein Kedah, yang hamba pungut akan barang daripada bayang pada barang tu kalam ulama yang muhakkikin, iaitu ulama yang datangkan serta dengan dalil satu-satu masalah. Bagi segala kanak-kanak yang kanak-kanak, bagi segala kanak-kanak, kanak-kanak sini mana orang hak nak baru belajar, mubtadiin. Yang maksud mereka itu ulama itu daripada hafaz dan faham daripada barang yang tak dapat tiada bagi mereka itu mengetahui akan barang itu. Mana hak diambil ni daripada kala-kala ulama. Ulama maksud tujuan untuk letak kala-kala ulama ini supaya nak menghafaz, nak ingat dan juga nak faham. Barang-barang hak diambil daripada ulama-ulama itu. Kerana hak diambil itu semuanya hak fardu ain belaka dalam kitab ni. Tiada bagi mereka mana tadi? Tak dapat tiada bagi mereka itu mengetahui akan barang tu. Pada i'tikad dan ibadat. Pada bab i'tikad dan bab ibadat, iaitu bab tauhid pada mula-mula kitab ni dan bab ibadat pada perbicaraan seterusnya. Dah ada sikit bab tasawuf. Sikit ada tasawuf dalam kitab ni. Dan dinamakan pengutan ini dengan Hidayatus Sibyan. Dan dinamakan pengutan ini, yang kumpulan-kumpulan hak dipungut ni, mana kalam-kalam ulama yang dipungut ini dinamakan Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil iman wal Islam. Pada mengenal iman dan Islam. Dan adalah khatamnya itu. Dan adalah khatamnya itu pada hari Isnin 18 Muharram tahun Hijrah 1330. Lebih kurang 100 tahun lebih dah. 100 belah tahun dah. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa musalliyan wa musalliman ala taha wa alihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nanti doa khatam sekali ni maulid lagi. Terima kasih diucapkan kepada Fadilatul Ustaz Naim Al-Yamani dan khatam kitab Hidayatus Sibyan. Seterusnya majlis menyerahkan kepada Fadilatul Ustaz Said Faiz Al-Aidrus untuk pembukaan bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Seterusnya doa maulid dan doa khatam pada malam. Fadhal masykur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat at-Tirmidzi. Bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Haddathana Abu Raja' Qutaybah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam laysa bil tawil al ba'in wala bil qasir wala bil abyad al amhak wala bil adam ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 20 سنة وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang terlalu tinggi namun tidak pula rendah. Kulitnya tidak putih pucat, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus kaku. Baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pada usia 40 tahun. Baginda menetap di Mekah
sebagai Rasul selama 10 tahun. Dan di Madinah juga selama 10 tahun. Baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam usia 60 tahun dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Mukarram Al-Fadil Ustaz Kamal wa Fadilatul Ustaz Naim Haji Mazlan Haji Nasir hafizahumullah ta'ala wa ra'ah. Al-Fadil juga Fadilatul Syekh Ustaz Hakim duduk di belakang, minta tolong mari ke depan insya-Allah. Hafizahumullah ta'ala wa ra'ah mati'na bi tuli umrihim fid din wad dunya wal akhirah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan ruang kepada kita pada malam ini untuk sama-sama hadir dalam satu majlis yang cukup mulia. Majlis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis yang menceritakan tentang bagaimana kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh salah seorang orang yang saleh ketika mana ditanya majlis apakah yang bersambung sanadnya sehingga ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata orang saleh, majlis yang di mana ketika mana kamu keluar daripada majlis tersebut bertambah cinta kamu kepada Allah Taala, bertambah cinta kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah eratnya hubungan kita sesama Islam. Maka kalaulah majlis yang kita keluar bertambah cinta kita pada Allah, cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada saudara kita, saudara se-Islam kita, maka ketahuilah majlis itu majlis yang sangat mulia yang bersambung kepada majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bacakan malam ini Maulid yang di mana walaupun bahasa Arab di dalamnya menceritakan tentang bagaimana kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini Maulid Ad-Diya'ul Lami' yang dikarang oleh guru kami Al-Murabbi Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa mati'na bi tuli umrihi fid din wad dunya wal akhirah. Yang karangannya ini menceritakan tentang perihal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana ilham itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarang kerana cintanya dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bacakan apa yang dikarang ini, moga-moga bersambung cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ini tidak ada pun perkara-perkara yang mungkin orang tak suka. Hanya kerana kita meletak nama Maulid sahaja. Tapi hakikatnya kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca secara beramai-ramai. Tanda gembiranya kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya kita dengan kelahiran Rasulullah. Ini tanda dia. Sebab Allah Taala menyebut qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan kurniaan dan juga rahmatnya Allah Taala. Dua benda, kurniaan dan juga rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu. Dengan dua benda ini gembiralah kamu. Gembiralah kalian semua. Wa khairum mimma yajma'un, bahkan lebih baik daripada harta-harta yang kamu himpunkan. Kamu gembira dengan harta yang kamu himpunkan.
Dua perkara ini lebih lagi kamu patut gembirakan. Apa dia? Dua kurniaan ini. Kurniaan dan juga rahmat. Yang paling dekat dengan kita siapa? Baginda Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat pada sekalian alam. Itu rahmat dia. Kita gembira dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Kita menjadi umat yang paling mulia, yang tak akan ada salah seorang, tak akan ada umat lain masuk dalam syurga Allah Ta'ala melainkan umat Nabi dulu masuk. Beruntung tak beruntung kita. Rahmat tak rahmatnya Nabi SAW kepada kita. Bahkan rahmat Nabi bukan kepada manusia saja, bukan kepada umat dia saja, bukan kepada orang Islam saja. Bahkan orang kafir pun Rasulullah memberikan rahmat. Bahkan binatang sendiri pun Rasulullah memberikan rahmat, kasih sayang kepada mereka. Ketika mana ada seorang orang kafir meletakkan pedang di tekuknya Rasulullah SAW. Dia ambil pedang, dia letak di tekuk Rasulullah. Dan dia bertanya, siapakah yang boleh menghalang engkau sekarang, wahai Muhammad? Dia nak bunuh Rasulullah. Siapa yang boleh menghalang sekarang ni? Kata Nabi SAW, Allah. Terlepas pedang dia. Hanya kena menyebut Allah. Ini, kita di akhir zaman nak sebut Allah biar bergetar hati orang-orang kafir. Bukannya sekadar sebut Allah sahaja, kita pun tak semayang. Allah kita sebut, tapi kita sendiri pun tak menutup aurat. Maka Nabi SAW menyebut Allah, lepas pedang orang kafir tersebut. Maka kita kalau nak melawan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi sekarang ni, sebut Allah yang ittisal kepada Allah betul-betul, boleh menggetarkan hati mereka, boleh menjatuhkan senjata-senjata mereka. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah? Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika mana bertakbir Allahu Akbar nak semayang, terbelah mihrab dia. Kenapa? Allah disebut itu bersambung dengan sapa pada Allah Ta'ala. Ini yang kita nak. Maka ketika mana orang kafir letak pedang pada tekuk Rasulullah SAW, Rasulullah kata Allah yang boleh menghalang. Terlepas pedang dia, Rasulullah ambil pedang tadi letak di tekuk dia. Siapa sekarang yang boleh menghalang kamu? Rasulullah sendiri pun jawab juga, Allah saja yang boleh menghalang kalau tak beri aku bunuh kau. Maka Rasulullah beri dua pilihan pada dia. Kalau kamu nak selamat, masuk Islam. Tambah selamat, aku bunuh. Dia buat dia kata dia tambah. Aku tambah masuk Islam. Sombong juga dia. Aku tambah masuk Islam. Tapi Rasulullah bunuh ke? Tak. Rasulullah lepaskan dia. Sebab benda, rahmatnya Rasulullah tambah dia mati dalam keadaan kekufuran. Walaupun orang tadi tu letak pedang di tekuk Rasulullah. Dia balik, dia jumpa dengan sahabat-sahabat dia, dia kata, aku tak pernah lagi berjumpa dengan sebaik-baik makhluk. Sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dia masuk Islam lepas pada tu. Kalaulah Rasulullah bunuh tadi, dia duduk mana? Syurga ataupun neraka? Neraka Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah rahmat pada dia. Rasulullah suruh dia pergi. Moga-moga Allah Ta'ala beri hidayah pada dia. Walaupun Rasulullah tak boleh nak beri hidayah pada orang. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad tak boleh beri rahmat, tak boleh beri hidayah pada orang yang kamu cintai. Yang boleh beri hidayah siapa dia? Allah Ta'ala sahaja. Tapi Rasulullah buat keadaan begitu supaya jadi asbab orang lain boleh hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita baca Maulidun Nabi SAW sebagai suatu rutinan bulanan kita, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada tuan rumah Surau Kampung Baru Sungai Buaya, betul dah? Kampung Sungai Buaya yang sudi untuk menjadi tuan rumah untuk kita buat rutin bulanan kita. Yang di mana kalau orang duk pertikaikan kata duk buat baca maulid saja, dok, kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah yang merupakan fardu ain kepada kalian. Bapa kata fardu ain ke kenal Rasulullah? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu nak beriman pada Nabi, bagaimana kamu tak kenal Nabi? Fardu ain kepada kamu. Kamu perlu kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab Syama'il Muhammadiyah tak berapa mahal sangat pun nak bandingkan dengan telefon kita. Tak, boleh beli untuk kita baca. Untuk sama-sama kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak.
Maka kita buat pembukaan ini pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak pada para asatizah kita, pada orang-orang tua kita yang bersungguh-sungguh, bertungkus lumus nak menjayakan. Yang di mana kita tak mahu buat program maulid hanya orang kata on off. Buat sekali habis lalu tak tambah. Kita nak buat biar berterusan walaupun bulanan. Sebulan sekali je kita ruangkan waktu kita. Sebulan kali saja. Dan insya-Allah tarikhnya kita letak pada hari malam Sabtu, Jumaat malam Sabtu. Ini perbincangan kami lah, sebab kami mungkin para guru-guru kita pun banyak kuliah hanya kelas-kelasnya. Jadi kalau kita letak pada Jumaat minggu keempat malam tu. Jumaat minggu keempat. Setiap bulan insya-Allah kita akan baca maulid, kita bukakan maulid dan kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Akan disyarah oleh para asatizah kita insya-Allah akan datang. Maka ini yang akan kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita musyarah lagi lah dalam-dalam. Kita sekadar baca tadi pembukaan saja. Nak beri kenal apa maksud Syama'il Muhammadiyah. Yang di mana Syama'il bahasa Arab ni, Syama'il jamak dia asal dia shimal. Jamak dia Syama'il yang dikatakan tabiat ataupun disebut akhlak perihal seseorang. Itu Syama'il. Tapi ini menceritakan perihal tabiat akhlak sebaik-baik makhluk Nabi SAW. Ini pentingnya kita nak membaca Syama'il Muhammadiyah. Nak tambahkan rasa cinta kita pada Rasulullah. Bagaimana nak tambah rasa cinta kalau kita tak kenal Rasulullah? Bahkan Al-Habib, guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri menyebut yang mana lebih aula, kita nak baca sirah ataupun kita nak membaca Syama'il dahulu. Kata Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, aula baca Syama'il Muhammadiyah dulu. Sebab apa? Kenal dulu perihal Rasulullah, guana betul Rasulullah, guana perjalanan Rasulullah, baru baca sirah dia. Sebab kita tak tahu, kita baca sirah perjalanan Rasulullah, pergi situ, pergi sini, kita tak bayang siapa berjalan ni. Tapi kalau kita baca sirah, dengan kita dah bayang dah siapa Rasulullah tu. Bagaimana bentuk dia, bagaimana indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru semangat kita nak baca sirah. Baru kita nak jadikan Rasulullah ikutan kita. Maka nak tambah cinta, bagi kenal dulu. Bagi kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabiat kita juga cinta benda yang comel, benda yang baik. Maknanya kalau orang suka benda-benda yang tak molek, benda-benda yang kotor, benda-benda yang huduh, itu bermakna orang tu tak berapa berakal lah dia tu. Suka benda-benda yang terbalik pada fitrah. Fitrah kita nak nikah dengan orang comel. Tak. Nak makan benda yang sedap. Nak minum benda yang sedap. Nak duduk tempat yang sedap. Fitrah manusia. Agar dia rasa suka dengan benda tu, rasa cinta. Begitu juga orang nak cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang kata wajib untuk kita sayang Rasulullah. Sebab dialah yang paling sempurna sekali. Lebih sempurna daripada syurga dan seisi dia. Kita dah bayar nak syurga ni, tapi Rasulullah lebih baik daripada syurga. Qasidah tadi sebut Sayyidina Thauban, kekuningan wajah dia sebab dia tak jumpa Rasulullah sehari. Orang ada sakit, orang mengadu pada Rasulullah, Sayyidina Thauban ni sakit. Mari jumpa Rasulullah, muka pucat. Aku Rasul tanya, ya Sayyidina Thauban, apa kamu ni sakit ke? Aku kata, tak, aku taklah berapa sakit mana. Tapi aku bimbang. Semua duk fikir dalam kepala aku. Andai kata kalau Allah letak aku dalam syurga, boleh ke aku jumpa kamu ya Rasulullah? Syurga aku duduk mana? Syurga engkau duduk di mana? Syurga para Nabi. Dan sebaik-baik Nabi pasti lebih. Tak tahu boleh jumpa ke tak? Itu kalau Allah letak dalam syurga. Kalau Allah letak aku dalam neraka selama-lamanya, aku tak jumpa engkau ya Rasulullah. Nak duduk dalam syurga pun nak ada Rasulullah. Ini cinta. Maka Rasulullah kata benda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Ada riwayat menyebut turunnya ayat wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada riwayat mengatakan turun ayat ni.
Bila mana Sayyidina Sauban dok kata gitu. Ini cinta para sahabat sangat-sangat berbeza dengan cinta kita pada Rasulullah. Hari ni kita sekadar sedikit sangat saja ruang waktu kita setiap bulan sekali mari nak dengar tentang Rasulullah je. Ini tempat orang kata healing yang sebenar-benarnya. Healing tak orang kata tak? Bukan healing, bukan patah. Patah boleh juga. Boleh juga nak healing pun. Tapi ini healing. Tenang rasa bila kita dengar tentang Rasulullah. Bila kita dengar tentang kekasihnya Allah, rasa tenang hati kita. Itu baru healing. Maka kalau ada orang mari, tak tenang lagi, dengar Rasulullah pun tak tenang. Masalah hati dia tu. Tapi orang yang mari duduk sekalipun, dia mari tak mahu dengar pun, mari aku mari nak makan. Ada kambing hari ni. Mari nak makan saja. Pun dapat pahala. Pun keluar kat dia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatahlah orang yang masuk betul-betul nak dengar tentang Rasulullah. Nak tambah rasa cinta dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dapat benda tu. Kita nak banding cinta kita dengan para sahabat jauh, sangat-sangat jauh. Dan kita infak apa sangat kita ni? Untuk ni kita korbankan waktu kita, korbankan masa kita, korbankan harta benda kita, korbankan duit kita sedikit. Bukan untuk kami. Untuk Rasulullah. Niatkan untuk Rasulullah. Khidmat, ahli-ahli khidmat. Mari letak bukhur, tuang air, nak sedia makanan ke apa semua. Untuk Rasulullah, bukan untuk kami. Kami sendiri pun nak khidmat. Supaya apa? Supaya Rasulullah senyum tengok kita. Tu'radu a'mala ummati. Tu'radu alayya a'mala ummati. Allah Ta'ala bentangkan segala amalan-amalan kita depan Rasulullah. Rasulullah tahu belaka kita buat benda. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapati amalan umat aku ni baik, molek, aku syukur pada Allah Ta'ala. In wajadtu ghairuh. Ni ada riwayat kata Nabi tak sebut in wajadtu syarran. Nabi sebut in wajadtu ghairuh. Tak ambuh sebut daripada umat dia ni keburukan. Tak ambuh. Sayang Rasulullah pada kita. Tapi Nabi sebut dia in wajadtu ghairuh. Kalaulah aku mendapati selain pada kebaikan. Selain pada kebaikan dia keburukan. Tapi Rasulullah tak sebut keburukan. Ini sayang Rasulullah pada kita. Kalaulah Rasulullah kata kalau aku nampak selain pada kebaikan dalam buku amalan umat aku istighfarkan untuk mereka. Dan kita korban benda je untuk Rasulullah. Tak ada benda pun kita korban untuk Rasulullah. Tapi kita nak Rasulullah ada dalam diri kita. Untuk benda beri manfaat pada diri kita di akhirat lagi. Tak ada Rasulullah dalam diri kita, tak ada kita dengan Rasulullah di akhirat lagi. Walaupun Rasulullah dah kata wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam kamu tu semua ada Rasulullah. Ada Rasulullah dalam diri kita. Walaupun Rasulullah jauh dengan kita, dah pun wafat, Rasulullah hidup dengan kita bila mana kita hidupkan sunnah Rasulullah. Bila kita ikut apa yang Rasulullah buat. Para sahabat sayang pada Rasulullah. Kalaulah sahabat ada pada ketika ini, kita boleh kata para sahabat tu, boleh kata syirik, nak kata syirik, boleh tak? Over tak over pada sahabat ni sayang pada Rasulullah. Sayyidina Zaid bin Duthinnah, Ad-Duthinnah. Ketika mana ditawan oleh orang kafir, ditawan oleh Abu Sufyan masa tu. Ditawan. Maka Abu Sufyan tawarkan pada Zaid Ad-Duthinnah ini. Tawarkan dia. Tawarkan wahai Zaid, boleh tak? Aku ni lepas kamu bolehlah duduk berseronok di rumah kamu dengan keluarga kamu, tapi kamu gantikan Rasulullah mari sini untuk jadi tawanan kami. Kata Zaid dia, bukan kata nak suruh aku tukar. Kalau Rasulullah kena satu duri pun aku tak akan bagi. Satu duri pun aku tak akan bagi. Aku rela mati ni. Aku rela mati. Dah tahu dah ni supaya pergi. Aku rela mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Aku tak pernah tengok lagi orang cinta pada seseorang melebihi sahabatnya Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni nak korban nyawa untuk Rasulullah. Sanggup ke tak? Kalaulah ada orang tawar kepada kita,
bagi aku rumah yang mu ada. Tak. Maknanya kata Allah Ta'ala kata ginilah. Kata seseorang ni boleh beri kamu lihat Rasulullah. Gantikan dengan rumah kamu. Nak tengok Rasulullah tak? Kita beri tak? Anggo-anggo. Sayang tak Rasulullah? Tak je tengok Rasulullah ni, nak tengok Rasulullah. Orang tahu, kalau mu boleh beri aku rumah, aku bagi kamu tengok Rasulullah. Kalau ada benda tu, kita nak buat ke tak? Tanya diri sendiri lah, jangan tanya kita pula. Tanya diri sendiri, tanyalah hati kita. Maka itu kadar cinta kita pada Rasulullah. Jangan nak sibuk sangat hari ni, nak jihad lalu dah. Jihad dulu hati kita ni. Jihad dulu pemikiran kita ni. Jihad dulu akad selimut subuh ni. Itu paling penting kita ni. Nak duduk di saf Imam Mahdi, hok belakang-belakang ni bukan orang-orang hok remeh-remeh. Belakang Imam Mahdi ni orang-orang hok guluk dia dengan Rasulullah tu. Dok jauh dekat ni. Hok dia dok tinggal ada semayang. Semayang nak tinggal dah. Hok dok tinggal tahajud. Ngaji semua ni hok duduk di belakang saf ni Imam Mahdi. Maka kita nak Rasulullah semua ada dengan kita. Lepas tu kita baca, kita akan buka baca semua tiap bulan kitab Syama'il Muhammadiyah ni. Nak suruh biar bertambah semua rasa cinta kita pada Rasulullah, kenal Rasulullah, bayang semua wajah Rasulullah. Kita ni beruntung. Beruntung ketika mana Rasulullah sebut tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung bagi orang yang pernah lihat aku dan dia beriman dengan aku. Tuba, summa tuba, summa tuba. Dari riwayat kata 7 kali Rasulullah sebut. Summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Liman lam yarani wa amana bi. Beruntung 7 kali beruntung. Siapa? Mereka yang tak pernah tengok aku tapi beriman kepada aku. Siapa? Kita. Umat Nabi SAW. Yang Rasulullah SAW doa daripada hidupnya Rasulullah senantiasa mendoakan untuk kita. Kita tutup satu cerita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mana apa? Ketika mana sedang menjahit. Jatuh jarum. Tak nampak dalam keadaan yang gelap. Ketika itu masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syama'il sebut dia, macam mana wajah Rasulullah? Ya tala'la wajhahu. Bercahaya wajah Rasulullah. Cahaya bukan macam kita. Tak telefon cahaya ke ni? Tengah-tengah malam dalam selimut bercahaya. Tak. Bukan gitu. Rasulullah bercahaya, dia memang bercahaya. Sehingga kan para sahabat sebut dia, Rasulullah bukan macam bulan dah. Rasulullah ni wajah dia ni macam ke matahari mengelilingi muka dia. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memang diri dia bercahaya. Sebab itulah kita sama juga sebut Rasulullah tak ada bayang-bayang. Sebab dia cahaya bertemu dengan cahaya, bagaimana nak keluar bayang-bayang? Takkan keluar. Tapi bila cahaya bertemu dengan benda-benda yang legap, akan keluar bayang-bayang. Tapi Rasulullah SAW sumber cahaya. Masuk Rasulullah, cahaya wajah dia dalam bilik, menerangi bilik tersebut. Sayyidatina Aisyah gembira sangat-sangat. Tak, sehingga dia, sehingga Sayyidatina Aisyah nampak jarum tadi dia ambil. Maka Rasulullah kata, ya Aisyah, sungguh celaka bagi mereka yang tak boleh pandang aku di akhirat nanti. Maka Sayyidatina Aisyah tanya, siapa Rasulullah yang celaka tak boleh pandang kau ya Rasulullah? Liman dzukirtu indahu falam yusalli alayya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika mana disebut tentang aku, disebut tentang Rasulullah, dia tak berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mari ni kerja nak selawat aja sebenarnya. Mari dengar cerita tentang Rasulullah, baca tentang perihal Rasulullah. Nak semua selawat. Supaya dia boleh tengok Rasulullah di akhirat nanti. Maka insya-Allah kita tak akan berhenti di sini. Tak. Hari ini perjuangan kita nak bawa umat pada Allah, pada Rasulullah. Bukan bawa umat pada kita orang. Tak. Awak tak hormat kami pun tak terserah awak lah. Tapi sayanglah Rasulullah. Sayanglah para guru-guru yang mengajar kita. Sayanglah para ulama yang sanad mereka bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bukan nak bawa orang hari ni dungu semata-mata nak mari untuk surga.
Sungai Buaya tak? Bukan. Kita nak bawa semua sekali umat cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Kenal Allah, kenal Rasulullah. Sayyidina Habib Umar kata, bagaimana pedalaman Arab Badui, orang Badui Arab boleh kenal Pepsi. Pepsi boleh siapa pada dia? Kira asli orang Arab lah. Boleh kenal Pepsi. Marketing hebatnya dia orang ni. Nak suruh siapa Pepsi tu? Pepsi Yahudi tak? Kedok. Pepsi. Israel. Israel tak? Nak katanya siapa? Pepsi itu ke pedalaman Arab. Kata Sayyidina Habib Umar, begitulah tugas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa nama Nabi Muhammad siapa ke pelosok dunia. So orang kenal belakang Nabi. Ini tak kenal Nabi. Kenal artis-artis, kenal pemain-pemain bola melebihi Nabi. Yang hakikatnya dia orang tu tak kenal pun kita. Dalam hati dia orang tak ada pun kita. Rasulullah ada sama kita ni. Setiap malam berdoa minta ampun untuk kita. Nangis berdoa. Khabar ke Sayyidina Aisyah, ya Aisyah, aku mendoakan kamu diampunkan dosa sebelum, selepas, sir wa jahran, niyah, semua doa zahir batin, aku doakan untuk engkau diampunkan dosa. Kata diceritakan oleh Sayyidina Habib Umar, Sayyidatina Aisyah ketika itu ka'annaha satatir, kata seolah-olah macam nak terbang. Sayyidatina Aisyah gembira dengan doa Rasulullah, diampunkan dosa sebelum, selepas, habis semua, habislah doa ni. Rasulullah jawab dia, wahai Sayyidatina Aisyah, ketahuilah doa yang aku doakan untuk kamu ini, aku dah senantiasa doakan di sepertiga malam aku untuk umatnya aku nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam tu Rasulullah doa untuk kita. Tak ada pun pengorbanan kita untuk Rasulullah, melainkan nak sayang Rasulullah supaya kita boleh dekat dengan dia, supaya mulut semua berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal selawat kita pada Rasulullah. Setiap hari kita paling kurang ni, paling kurang. Tak mau paling kurang lagi. Kita letak dulu yang awam. 100 kali setiap hari selawat pada Nabi. Paling kurang 10 pagi 10 petang. Kalau tak ada 10 pagi 10 petang, takut tak dapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salata alayya. Orang yang paling aula, paling berhak untuk berada dengan aku di akhirat nanti, mereka orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih banyak pada asatizah yang datang, pada orang tua kita senantiasa yang mendoakan supaya berjalan majlis kita, yang bukan pada malam ini saja, akan berterusan insya-Allah di bulan-bulan yang akan datang, supaya nak bawa orang kenal pada Rasulullah, bawa orang sayang pada Rasulullah, bawa orang sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah moga-moga Allah Taala beri kekuatan pada kita. Malam ni bukan sekadar hadir semata-mata nak makan. Tak. Hadir untuk Rasulullah. Hadir sebab nak dengar Rasulullah, nak dengar cerita Rasulullah. Lepas pada ni bulan-bulan yang akan datang, kalaulah tak ada makanan, nak mari ke tak? Mari juga. Mari juga. Kita nak kenal Rasulullah ni. Kita nak baca perihal Rasulullah. Biar keluar ni cintanya bertambah, diampunkan dosa oleh Allah Taala, beri manfaat pada kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala keluarkan kita, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa mata kita yang senantiasa bergelumang dengan dosa. Allah Ta'ala kurniakan mata yang kotor ini boleh memandang wajah mulia Nabi SAW di akhirat nanti. Dan kita mengharapkan dengan asbab kita baca tentang Rasulullah, kita baca perihalnya Rasulullah SAW, kita ditunggu oleh Rasulullah di Telaga Haud nanti. Dan kita boleh minum air di Telaga Haud yang dimana kalaulah minum sekali di Telaga Haud itu, la yazma abada, tak akan dahaga selama-lamanya. Ada 3 golongan yang boleh minum di akhirat nanti. Ada golongan yang minum dengan benda abarik, kup ataupun benda gelas, dikelilingi di Telaga Kausar. Yang kedua, diminum dari tangan, telapak tangannya Nabi SAW. Kata dalam Syama'il, tapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutera. Maka kita nak minum daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Ada golongan yang ketiga, a'la maqam. Golongan dia tak minum, dia dah kenyang dah. Sebab dia dah tengok Rasulullah SAW. Maka kita nak
Tiga-tiga golongan tu kita masuk belaka. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan dengan keberadaan kita dalam surga ni semata-mata kerana majlis Rasulullah, Allah Ta'ala tempatkan juga kita bersama dengan Rasulullah di syurga nanti. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan bacaan doa Maulid insya-Allah. Ada nak tambah apa-apa? Tak tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلينا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطال من أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Syed Faiz Al-Andrus, Fadil Ustaz Naim, Fadil Ustaz Hakim dan kepada hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maaf banyak-banyak makan waktu lama sedikit. Sebulan sekali insya-Allah kita korbankan waktu kita. Insya-Allah lagi musalah.